Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada firman-firman Allah, di mana kita menghayati surah Al-Kahfi. Dan izinkan saya pada pertemuan kali ini, bahagian yang kelima dari surah Al-Kahfi ini, kita menghayati seterusnya ayat 6 hingga ayat ke-8. Ayat-ayat yang mengandungi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang antara lain bertujuan untuk mengembalikan semangat dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ekoran daripada bantahan, tentangan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bahi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk maupun kata-kata mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Ini ayat yang ke-6. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di bumi ini linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala, sebagai satu perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Ayat ke-7. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah, rosak binasa, sebagai tanah yang tandus. Inilah ayat yang ke-8, dan inilah kelompok ayat yang insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya pada siaran kali ini. Yuk kita memulakan penghayatan kita ini dengan kita memerhatikan sababun nuzul ayat-ayat ini, sebab turunnya ayat-ayat ini. Lebih-lebih lagi ayat ini, khususnya ayat yang ke-6, Allah menyentuh tentang fala'allaka bakhi'un nafsak. Maka jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu. So, jadi jamaah yang dirahmati Allah, apakah yang dimaksudkan dengan membinasakan dirimu? InsyaAllah akan kita selongkar
Namun dalam riwayat Ibnu Mardawai yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan bahawa para pemimpin Quraisy telah berkomplot mencemuh Al-Quran, dan ini amat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi, dalam firman-firman Allah terdapat ayat-ayat yang begitu banyak yang menyentuh tentang perancangan orang-orang Quraisy. Pemimpin-pemimpin mereka berkomplot untuk menghalang dakwah Nabi SAW, mengadakan tuduhan-tuduhan bahawa Nabi kita SAW sebagai seorang penyair, sebagai seorang tukang tenung, sebagai seorang tukang sihir dan sebagainya. Bahkan Al-Quran ini dituduh sebagai kata-kata kebohongan, kata-kata yang mengandungi khayalan Muhammad semata-mata. Orang yang dah mati boleh dihidupkan kembali, itu antara contoh argument mereka. Surah Al-Humazah sebagai contoh yang memaparkan kepada kita bahawa perbincangan-perbincangan yang pada awalnya dalam perkara-perkara yang baik menjadi bentuk humazah dan lumazah, menjadi suatu umpatan, menjadi suatu kata-kata ejekan, cemohan kepada Nabi SAW. Inilah yang dilakukan oleh para pemimpin Quraisy terhadap Nabi kesayangan kita Rasulullah SAW. Maka turunlah ketiga-tiga ayat ini, ayat 6, 7 dan 8. Kita perhatikan ayat ke-6, di mana Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka", iaitu perkataan bakhi'un nafsaka yang diterjemahkan sebagai membinasakan dirimu, iaitu Al-Quran ibarat macam di awal tadi disebutkan, Al-Quran memperteguhkan keyakinan Nabi SAW, kesungguhan baginda dalam menjalankan dakwah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabkan kepada baginda. Dengan kata-kata cemohan, hinaan yang dibuat oleh para pemimpin Quraisy ini, ianya menjadikan Nabi kita bersedih, menjadikan Nabi kita amat berduka cita. Mengapalah kaumku begini sikapnya terhadap kebenaran yang ingin disampaikan dan dibawa? Maka itulah Allah Subhanahu wa taala sehingga menggunakan perkataan bakhi'un nafsaka, engkau membinasakan dirimu akibat kesedihan daripada cemohan, bangkangan, bahkan apa jua kata-kata yang dilemparkan kepadamu. Namun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di balik firman Allah, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa", ayat 6 ini, ia mengandungi beberapa petunjuk. Pertamanya, bakhi'un nafsaka ini sendiri, engkau membinasakan dirimu, membawa petunjuk bahawa Nabi kita adalah seorang Nabi dan Rasul yang amat bersungguh dalam menjalankan amanah dakwah. Kalaulah contohnya sesuatu kerja kita buat sambil lewa, ialah asal aku
selesaikan kerja aku, asalkan aku jalankan tanggungjawab aku, ya sudah. Seorang guru umpamanya, bila mana mengajar sesuatu subjek, sesuatu bab daripada ilmu, ia sampaikan kepada murid-muridnya. Muridnya nak faham ke tak faham ke, muridnya kemudian nak mengambil suatu iktibar daripada pelajaran yang disampaikan ataupun nak buat aja, itu dia pasal lah umpamanya lah. Kalau sikap guru macam ini, maknanya guru ini tidak bersungguh dalam menjalankan amanah pengajaran kepada muridnya. Contoh yang pertama tadi, ibarat seorang pekerja bila mana menjalankan satu kerja, asal dia buat saja. Namun kerja itu akhirnya, apa kesan ataupun impaknya dalam kerja yang dibuat itu, dia tak persoalkan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini bukan sikap Nabi kesayangan kita. Nabi kita bila mana menyampaikan dakwah, Nabi mengharap sangat agar dakwah Nabi ini diterima. Bukan untuk jadi popular. Sebaliknya, Nabi dalam menyampaikan dakwah sebab Nabi tahu itu kebenaran. Kebenaran yang perlu diperkongsikan. Kebenaran yang akhirnya membawa kepada perubahan. Dari tak baik kepada baik. Daripada berdosa kepada pahala. Jadi inilah kesungguhan Nabi kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, takkanlah Nabi kita sampai berdoa sebagai contoh, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, perteguhkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar. Sampai Nabi berdoa demikian. Ini menunjukkan kesungguhan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua, ayat ini juga membawa petunjuk bahawa baginda meletakkan harapan yang tinggi terhadap sasaran dakwah, iaitu orang-orang, khususnya para pemimpin Quraisy. Kita dah maklum kan, 10 ayat pertama dari surah Abasah, di mana mengandungi teguran-teguran Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang melayan secara acuh tak acuh, kata orang, apabila didatangi oleh Ibnu Ummi Maktum pada awalnya, seorang lelaki buta, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang fokus, sedang bersungguh menyampaikan dakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, Nabi secara tidak langsung telah memasamkan wajah baginda. Baginda telah berpaling ketika mana Ibnu Ummi Maktum, lelaki buta, datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Al-Quran tegur. Dan ini sekaligus menunjukkan baginda meletakkan harapan yang tinggi agar pemimpin-pemimpin Quraisy ini beriman kepada apa yang diserukan. Petunjuk yang ketiga, ia mengandungi panduan Allah tentang keutamaan yang perlu diberi perhatian dalam dakwah. Dakwah ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan secara umumnya, ada perkara-perkara yang perlu diprioritikan, diberikan keutamaan. Ada yang boleh ditunda ataupun ditangguhkan, perkara-perkara yang berbentuk secondary umpamanya, maka itu boleh ditangguhkan. Jadi yang pertamanya, umpamanya lah dalam soal akidah keimanan, ini yang paling penting sekali untuk disampaikan, untuk dipupuk dan dibentuk. Sedangkan soal hukum hakam terkemudian datang. Orang-orang yang telah beriman, mereka dengan sendirinya akan menghindari yang haram. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini antara petunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka, iaitu sebagai
menunjukkan bahawa Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam diperteguhkan oleh Al-Quran sebab Nabi berduka cita, Nabi bersedih atas sikap pemimpin-pemimpin Quraisy. Ayat yang ketujuh, Allah menghuraikan mengapa demikian Allah Subhanahu wa taala mahukan. Maknanya Muhammad, engkau menyampaikan dakwah dengan bersungguh, engkau fokus dalam menjalankan tanggungjawab engkau, itu adalah amanah ke atasmu. Tapi dalam soal mereka ini nak terima ataupun tidak, mahu beriman atau sebaliknya, itu adalah tanggungjawab Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempersalahkan dirimu terhadap orang-orang yang dijadikan sasaran dakwah ini kemudiannya tidak beriman. Itu bukan tanggungjawab. Soal hidayah, mereka ini menerima ataupun tidak, beriman ataupun tidak, itu bukan tanggungjawabmu. Tanggungjawabmu adalah menyampaikan. Tanggungjawabmu adalah mengajak mereka supaya beriman. Ayat yang ketujuh, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita selongkar sedikit maksud firman Allah, apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Kita dah maklumi bersama, bahkan kita beriman dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan setiap sesuatu ini abasa. Allah menciptakan sesuatu ini batilah. Maknanya secara sia-sia saja. Apa kata orang tu, sekadar adakan saja, tidak. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Sehingga sekecil-kecil perkara sekalipun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cukup sempurna. Ulat yang keluar daripada buah yang dah busuk juga mengandungi keperluan, hikmah dalam kehidupan ini. Walaupun pada dasarnya kita jijik, kotor, kita lihat dan sebagainya. Hakikatnya adalah apa yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini semuanya indah sebagai perhiasan bumi ini. Tujuannya adalah untuk keperluan makhluknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai contoh, sebatang pohon apabila kita perhatikan, daripada satu sudut, ia adalah perhiasan. Kalau tanah tu kosong saja, lapang, tak ada sebatang pohon, kan tak cantik. Tapi bila mana ada sebatang pohon, ia menghiasi pandangan. Bukan setakat menghiasi pandangan saja. Perhiasan yang dimaksudkan di atas muka bumi ini termasuklah setidak-tidaknya ia tempat untuk orang berteduh. Jalan jauh, bila penat, hari panas, berehat, nak cari tempat bersandar, ya, ada pohon tersebut yang dedaunnya cukup rendang, maka berehat di situ. Masya Allah. Dan bukan setakat itu saja, akar daripada pokok itu sendiri menguatkan tanah kelilingnya. Ini semua antara lain contoh menunjukkan kepada kita
bahawa ia adalah selain daripada perhiasan, ianya mengandungi manfaat juga. Linabluwahum, ini semua yang Allah jadikan untuk kami menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, iaitu siapakah di antara mereka ini yang terbaik amalannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Amala, amal, kerja, termasuklah apa yang dibuat, termasuklah apa yang dicakap. Ini semua adalah tergolong dalam kategori apa yang dimaksudkan dengan amal. Dan ia tidak semestinya dalam perkara yang baik saja. Apa yang dibuat, kalau baik, itu namanya amal. Kalau tak baik, itu juga namanya amal. Apa yang dicakap, kalau baik, amal. Kalau tak baik, juga amal. Hakikatnya, dalam surah Al-Mulk, Allah berfirman di ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan, menentukan kematian maupun kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bertujuan untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Sama ada ayat kedua dari surah Al-Mulk maupun ayat ketujuh yang sedang kita perkatakan dari surah Al-Kahfi ini, untuk menguji seseorang siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Ayat-ayat ini bukan hanya sekadar difahami. Ia perbandingan antara seorang dengan seorang. Kalaulah kita ambil contoh saja pinjam nama, Pak Mat dengan Pak Usop. Contoh saja. Siapa yang lebih baik amalan antara Pak Mat dengan Pak Usop? Itu satu sudut. Di sudut yang lain, ia juga perlu difahami bahawa siapa di antara mereka yang terbaik amalannya bukan antara perbandingan antara Pak Mat dengan Pak Ali ataupun dengan Pak Usop. Tapi Pak Mat pada dirinya sendiri, Pak Usop pada dirinya sendiri. Maksudnya, Pak Mat, bagaimana amalnya semalam berbanding dengan amalnya hari ini? Apakah amalnya pada hari ini lebih baik daripada amalnya semalam ataupun lebih buruk? Begitu juga dengan Pak Usop. Apakah kata-kata Pak Usop hari ini lebih baik berbanding dengan kata-kata yang pernah diluahkan oleh Pak Usop semalam? Jadi, ujian itu untuk menguji siapa di antara kita ini yang terbaik amalannya adalah bagaimana kehidupan kita ini. Bagaimana kita menjalani hidup di atas muka bumi Allah ini. Apakah esok hari itu lebih baik dari semalam? Ataupun sama? Ataupun lebih worse? Lebih menurun, kata orang tu. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab itulah dasar Islam dalam soal amal. Dasarnya kita dah sedia maklum. Amal dengan niat. Dalam Islam, dalam hadis Nabi SAW sendiri, innamal a'malu bin niyat. Hanya setiap amal itu disertai dengan niat. Bukan hanya setakat just do it aja. Bukan hanya setakat buat saja, tapi apa tujuannya? Apa niat di balik amal yang dilakukan itu? Kata-kata yang diucapkan itu. Amal juga dasar dalam agama kita antara buat dengan tak buat. Antara buat dengan tak buat. So, dia bukan hanya sekadar niat saja baik, tapi buatlah. Kalau yang tak baik itu, tegahlah, tahanlah, dan sebagainya. Begitulah juga dengan antara yang baik dengan yang tak baik, amal ini. Sebagaimana dasarnya yang telah pun sama-sama kita perkatakan. Dan amal yang dimaksudkan juga adalah
amal yang merugikan. Takut suatu benda yang kita buat akhirnya merugikan. Buat dia buat, tujuannya baik, tapi akhirnya merugikan. Umpamanya dalam contoh suasana pandemik, umpamanya kita berhasrat untuk hidup berjamaah seperti mana biasa. Kita ingin mendirikan solat. Sebab itu panduan dan pedoman daripada para alim ulama kita, bila dalam situasi seperti ini, solat berjamaah nak diadakan sekalipun, biarlah dalam saf yang renggang. Sebab dasarnya, berdiri saf untuk solat ini, rapat-rapat, sebelah menyebelah, ia adalah merupakan hukumnya sunat. Berdiri agak berjauhan 1 meter, 1 meter antara satu jemaah dengan satu jemaah yang lain, ia juga menunjukkan sahnya solat berjamaah. Dan itu dilakukan, iaitu dengan jarak yang renggang antara seorang jemaah dengan seorang jemaah yang lain, adalah kerana keperluan dalam suasana pandemik seperti sekarang ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bayangkan kalau itu semua diketepikan, iaitu dengan kata-kata kita mesti solat itu rapat-rapat dan sebagainya, maka akhirnya wabak yang cuba dihindari ini boleh menular, dan ini merugikan. Jadi Islam dalam dasar amal ini adalah supaya ianya membawa kepada manfaat dan keuntungan kepada diri kita, kepada yang lain dan sebagainya. Dan bila kita perhatikan amal yang terbaik, dalam banyak-banyak amal, mana satu yang perlu diprioritikan, perlu dibuat keutamaan? Seorang itu pulang daripada kerja dalam keadaan penat, mengantuk dan lapar. Mana satu yang dia nak dulukan? Kalau dia lapar, sudah barang tentu dia pergi ke dapur, masuk rumah aja terus menuju ke dapur, cari makanan, dia makan. Tapi kalau dia penat, dia perlu duduk di sofa berehat. Dia perlu berehat. Makan nanti dulu. Ataupun mengantuk, terus saja menuju ke bilik tidur. So, kita sendiri ada pertimbangan kita di mana perlu kita prioritikan, perlu kita beri keutamaan. So, inilah yang dikatakan smart work, iaitu bukan hanya sekadar buat saja, tapi biasanya perlu kepada pertimbangan terlebih dahulu. Kalau kita buat takut-takut, apa yang kita buat itu akhirnya merugikan, menjadi sia-sia. Jadi itulah yang dimaksudkan. Kalau kita perhatikan petunjuk Nabi dalam sebuah riwayat Imam At-Tabrani, sabda Nabi, jika kamu bangun di pagi hari dan membuka satu bab ilmu pengetahuan, itu lebih baik bagi kamu daripada beribadah sepanjang malam. Maksudnya, ibadah yang dibuat sepanjang malam tanpa berteraskan, tanpa berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, takut-takut ianya sia-sia saja. Sia-sia. Sebab buat cara yang salah, buat benda yang salah, yang pada sangkaan kita betul, tapi kalau ikut kepada ilmu pengetahuan, itu tak betul. Ia satu yang salah. Jadi inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu kalau kita boleh simpulkan, amal ibadah kita ni pun nak kena smart, nak kena bijak. Smart yang dimaksudkan adalah simple. Jangan menyusah-nyusahkan. Orang yang kakinya sakit tak boleh nak berdiri bila mendirikan solat. Ya, namanya mendirikan solat, mesti kena berdiri. Tapi kalau kakinya sakit, dia hanya cuma boleh berdiri saja,
Tapi bila mana rukuknya, ia perlu kepada duduk di atas kursi. Sujudnya pun begitu juga. Maka jangan paksa diri. Ambillah yang mudah. Inna dina yusrun, kata Nabi dalam sebuah hadis. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan jangan kamu menyusahkan. Meaningful. Ibadah smart kita ini juga mengandungi sesuatu yang bermakna. Bermakna bagi setiap orang, termasuk terutamanya pada diri kita sendiri, pada jiwa kita, pada minda fikiran kita. Achievable. Ia juga dapat dibuat, boleh dicapai. Letak matlamat yang tinggi-tinggi tapi tak realistik. Umpamanya, tak dapat dicapai. Aku malam ini, aku nak tidur awal, kemudian aku nak bangun untuk salat hajat, salat qiyamul lail 20 rakaat. So, paksa diri. Padahal diri memerlukan rehat. Tapi, dia paksa. Okeylah, bila bangun, laksanakan. Bila akhirnya laksanakan, sampai pukul 5, dia rasa kepenatan, dia tidur sekejap. Sebab pukul 5 belum masuk subuh. Tapi kerana kepenat siang tu belum hilang lagi, kemudian ditambah dengan qiyamul lail, penghabisan subuh 5.30, itu pun dilanggar. Bangun-bangun pukul 8.30. Subuh apa tu? Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walaupun masih boleh solat subuh pada waktu itu, tapi kita lihat di mana keutamaan dia. Result base pun begitu juga. Ia berdasarkan kepada apa yang natijah yang ingin dicapai. Ini semua memerlukan kepada ilmu, pertimbangan akal. Dan begitulah juga dengan time sensitive. Jadi ini semua adalah yang dikatakan smart ibadah. Bukan hanya setakat just do it saja, buat saja. Tidak. Sebab itulah dalam riwayat hadis yang sahih, di mana sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal perbuatan apakah yang paling dicintai Allah? Kita lihat jawapan, petunjuk, hikmah kenabian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jawab baginda, solat pada waktunya. Solat ni dah tentu tanggungjawab, dah tentu diwajibkan. Tapi biar solat pada waktunya. Dan waktu solat ini sebagaimana yang dikupaskan oleh para ulama. Ada waktu yang paling afdal, ada waktu yang setakat sah saja, ada waktu yang dimakruhkan dan sebagainya. So, solat pada waktunya. Maknanya solat pada waktunya tak semestinya di awal waktu. Mungkin di awal waktu itu kamu sedang buat sesuatu kerja yang perlu kamu selesaikan tanggungjawab kerja itu. So selesaikanlah. Pukul 2.30 baru dapat solat zuhur. Masih dalam waktunya tak? Ya. Jangan paksa diri. Daripada awal masuk waktu saja solat, sedangkan tanggungjawab kerja yang diamanahkan diabaikan. So, kita perhatikan, solat pada waktunya, kata Nabi. Ini adalah amal terbaik. Yang pertama, saya bertanya lagi, kata Abdullah ibnu Mas'ud ini. Kemudian apa? Yang keduanya Nabi katakan, Nabi menjelaskan, berbakti kepada kedua orang tua. Berlaku ihsan kepada kedua orang tua. Sama ada kedua orang tua itu masih hidup, dengan kita berlaku ihsan kepadanya, berbakti kepadanya, termasuklah berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua telah tiada, iaitu dengan turut mendoakan dan memohon pengampunan Allah kepada mereka. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa? Tanya Ibnu Mas'ud lagi. Baginda menjawab, jihad di jalan Allah. Kita lihat susunannya. Salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua dan
jihad di jalan Allah. Ini amal terbaik. Akhirnya, apabila amal baik ini gagal diwujudkan, itulah yang Allah tekankan pada ayat yang ke-8. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi ini, yang indah ini, yang bermanfaat ini, kami jadikan apa? Punah ranah. Sebagai tanah yang tandus. Macam pokok ini tadi, kalau tak dijaga baik-baik, akhirnya dia begitu sajalah, tak dimanfaatkan. So, ini ayat yang ke-8. Akhirnya, apakah bumi ini menjadi mangsa? Allah dah ciptakan indah-indah, baik-baik, lalu ianya tak dijaga. Apakah bumi ini akan menjadi mangsa seperti mana yang Allah sendiri nyatakan, iaitu kami jadikan bumi ini punah ranah dan sebagainya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang ada di atas muka bumi ini pada dasarnya adalah baik. Sebidang tanah sebagai contoh, apabila ia nak diteroka dengan dijadikan sebagai ladang tanam tanaman, apa yang ditanam itu persoalan yang kedua. Tapi sebidang tanah itu dimanfaatkan, bercocok tanam yang boleh mendatangkan hasil. Kalau tidak pun untuk bercocok tanam, dijadikan ataupun didirikan bangunan di atasnya, sebagai rumah ke, sebagai masjid ke, madrasah, tahfiz ke, dan sebagainya. Dimanfaatkan. Tapi kalau tidak dimanfaatkan seumpama contoh-contoh tadi, dibiarkan begitu saja, bahkan yang lebih worse lagi, lebih dahsyat lagi, lebih tak wajar lagi, dijadikan tempat pembuangan sampah akhirnya. Jadi dalam hal ini, apakah bumi yang perlu jadi mangsa? Dengan tindakan dan sikap manusia. Maka, kalau kita perhatikan ayat 41 surah Ar-Rum, Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah timbul pelbagai kerosakan, baik di darat maupun di laut, berpunca, bersebab daripada apa yang dilakukan, apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Macam saintis sendiri menyatakan, ozon kita ini dah bocor, dah rosak. Akibatnya apa? Akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Alam ini menjadi rosak akibat daripada kerakusan manusia, akibat daripada tamaknya manusia, akibat daripada gila kuasanya manusia, akibat daripada kebodohan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah hendak merasakan kepada mereka kerosakan-kerosakan ini yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia ini. Allah nak merasakan kepada mereka ba'dallazi 'amilu, sebahagian dari balasan ataupun hasil perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat 6, 7 dan 8 dari surah Al-Kahfi ini, kita dapati bahawa biarlah wahai Muhammad, mereka nak kata apa, mereka nak cemuh dan sebagainya, pertamanya mereka pemimpin-pemimpin Quraisy ini, mereka akan ada balasan yang Allah sediakan buat mereka. Ternyata jamaah, ada di antara mereka
Pemimpin-pemimpin Quraisy ini seumpama dua beradik Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah, seumpama Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Tapi ada juga di antara pemimpin-pemimpin Quraisy yang Allah kemudian kurniakan hidayah kepadanya, seumpama Umar ibn al-Khattab. Allah kurniakan hidayah kepadanya, lantas ia memeluk Islam, malah mempertahankan Islam selepas itu, dan sebagainya. Jadi wahai Muhammad, jangan kau binasakan dirimu. Biarlah apa yang mereka katakan. Pertamanya, untuk dirimu sendiri, Allah pasti akan berikan perlindungan. Allah akan menjagamu dengan sebaik-baiknya. Kedua, biarkanlah. Sebab mereka akan akhirnya menanggung apa yang mereka cakapkan, apa yang mereka lakukan ke atas usaha dakwahmu. Nah, inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kelompok ayat 6, 7 dan 8. InsyaAllah dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah, kita mula memasuki ayat yang ke-9, iaitu permulaan daripada kisah Ashabul Kahfi itu sendiri, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.